Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, subuh yang ke-15. Sembang subuh yang ke-15. Mari sama-sama kita melihat dan kita bersembang tentang cerita-cerita, kisah-kisah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman-zaman sahabat dan selepasnya, untuk kita mencari teladan yang baik, mengikut panduan kita, mengingatkan kita tentang bagaimana untuk menjadi seorang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak bincang tentang kejujuran seorang saudagar permata. Ringkasnya disebut bahawa ceritanya tentang kejujuran. Tak kisah apa, saudagar permata ke, sebagai seorang pekerja ke, penjawat awam ke, ahli politik ke, tok imam ataupun JKK, siapa saja, hendaklah melakukan kejujuran. Di mana dikisahkan bahawa pada suatu hari seorang saudagar perhiasan, peniaga perhiasan, businessman, dia berniaga perhiasan bila di zaman tabi'in, selepas sahabat, bernama Yunus bin Ubaid. Jadi Yunus ini satu ketika dia menyuruh saudaranya untuk menjaga kedainya, kerana dia nak keluar ke masjid menunaikan solat fardu berjemaah. Apabila kedai itu dijaga oleh saudara dia, maka datanglah seorang badui yang berhajat untuk membeli perhiasan di kedai Yunus bin Ubaid ini. Maka terjadilah jual beli di antara badui ini dan penjaga kedai ini, saudara kepada Yunus tadi, di mana saudara Yunus dia mengamanahkannya untuk menjaga kedai tadi. Apabila berlaku tawar menawar dan juga pilih memilih dan sebagainya, maka si badui ini berminat untuk membeli suatu perhiasan permata yang harganya 400 dirham. Harganya 400 dirham, satu permata 400 dirham. Maka badui kata, bahawa aku nak beli satu barang perhiasan harganya 400 dirham. Bukan dia yang kata, oh ini berapa harga, ni berapa harga, tak. Dia kata, aku nak satu barang perhiasan yang harganya 400 dirham. Mana dia khabar, dia tak khabar, dia tak beritahu lah jenis apa sebagainya, dia nak harga di situ. Mana permata perhiasan yang harganya 400 dirham. Maka saudara Yunus pun menunjukkan satu perhiasan yang harganya 200 dirham, tapi di khabar 400 dirham. Maknanya dia dah cedok situ dah. Saudara kepada Yunus tadi tunjuk satu barang, ni dia, kata dia. Ni barang perhiasan yang nak tu harganya 400 dirham. Sedangkan harga sebenar 200 dirham saja. Jadi dibincang, diteliti, dilihat barang perhiasan tersebut, maka si badui itu setuju. Belilah dengan harga 400 dirham, ataupun kita 400 ringgit sebenarnya tu. 400 ringgit, harga 200 ringgit, tapi dikata ni harganya 200 ringgit, tapi harganya 400 ringgit. Dan badui itu setuju. Beli dengan harga 400 dirham tadi,
tak menawar, tak minta kurang pun. Tak macam kita lah, kalau kita mesti tak kurangnya. 400 minta 100. Jadi belilah dengan harga yang dikatakan oleh penjaga kedai Yunus tadi. Dalam perjalanan dia berselisih dengan Yunus. Badui tadi berselisih dengan Yunus. Dan Yunus ni dia nampak Badui ni bawa satu barang perhiasan dan dia kenal ni barang perhiasan daripada kedai dia. Lalu Badui pun tanya, Badui tanya, apa Yunus biar orang pun tanya pada Badui tadi. Dia kata, engkau beli tadi di kedai mana? Dia kata, dia kata dia beli kedai sekian-sekian. Jadi dia tanya pula, awak beli tadi dengan berapa harga? Yunus ni dia tanya Badui tadi dia beli kedai mana, kata kedai sekian-sekian. Tapi kalau dia tak beritahu pun dia kenal itu macam barang ataupun barang perhiasan dia. Jadi dia tanya, berapa awak jual ni? Awak beli ni berapa? Jadi Badui kata bahawa saya beli dengan 400 dirham. 400 dirham. Kata dia Yunus. Yunus kata, harga ni 200 dirham je. Bukan 400. Mari kita balik semula ke kedai saya. Saya nak pulang balik 200 dirham. Tengok. Yunus ni. Kalau kena kita, untung 200. Kalau jual 200 tadi untung RM50. Tiba-tiba jual 400. Dia beli pun dengan 400 tu. Dapat 250 untung ni besar dah. Tapi tidak. Yunus beritahu bahawa harga barang perhiasan ni bukan 400. 200 saja. Dan dia ajak Badui tadi pergi kedai semula, orang tak ambil duit, pulang 200. Apa kata Badui? Tak apa, kata dia. Saya setuju harga 400 dirham ni. Pasal tempat saya kalau beli 500 dirham. Kenapa Badui tu setuju beli dengan 400 dirham? Kerana di kampung dia 500 dirham. Sebab tu kita ni tengok peniaga lain tak? Di kilang lain, harga Kuala Lumpur lain, harga di tempat kita lain, dia berganda-ganda. Sebab tu kalau kita pergi ke tempat yang murah kita jumpa, kita tak ada tawar dah, beli tu lah. Kita jumpa kedai A 500, tiba-tiba pergi kedai B 300, tak tahu apa lagi. Macam si Badui ni, kat kampung dia kata 500 ni, 400 kira murah bagi saya. Tetapi nak beritahu bahawa Saudara Yunus tak mahu. Dia tak puas hati. Dia tak setuju dengan harga tersebut dan dia tak mahu membenarkan Badui itu pergi. Jadi dia mendesak saya datang ke dia, jom pergi ke kedai saya. Mari cuba juga kita pergi ke kedai saya ni. Saya nak pulang balik RM200. Hanya apabila didesakkan supaya pergi ke kedai dia, maka si Badui tadi pun datanglah juga ke kedai. Baliklah. Dan dia pun kembalikanlah duit 200 dirham daripada ke Badui tadi. Jadi Badui pun ikutlah dia ke kedai. Dan bila tiba di kedai, dikembalikan semula 200 dirham. Kemudian apabila Badui orang Badui tadi pergi balik beredar, maka Yunus pun khabar ke penjaga kedai saudara dia di kampung. Apa engkau buat ni? Kenapa harga 200 engkau letak 400? Apa ni? Tuan kedai kata, Yunus kata apa? Yunus kata apa? Apakah kamu tidak merasa malu dan takut kepada Allah Ta'ala? Ni. Dua perkara yang Yunus bagi tahu saudara dia. Malu dan takut. Tak malu kepada Ta'ala, tak takut kepada Ta'ala atas perbuatan kamu menjual barang tadi dengan 2 kali ganda. Marah Yunus ni, dia tegur saudara dia. Jadi kalau kita seorang peniaga kena macam Yunus ni. Kalau kita seorang pembeli kena jadi macam Badui. Jadi nak sebut bahawa dua keadaan apabila kita menipu ni, dua perkara yang perlu kita letak dalam diri kita. Malu kepada Ta'ala dan takut kepada Ta'ala. Sebab tu Yunus tanya saudara dia, awak tak malu ke? Tak takut kepada Ta'ala? Menipu. Nak sebut bahawa menipu. Menipu. Tetapi kata saudara dia mempertahankan, dia sendiri yang mahu beli dengan harga 400 dirham. Dia nak, saya tak 400, dia nak.
saya jual lah. Dia tak tawar, dia tak komplain harga mahal, dia tak kata apa sebagainya. Bila saya letak 400, dia terima. Dengan senang hati dan sebagainya. Mempertahankan lagi hak dia, walaupun tak betul. Ini ramai kita kalangan kita ni. Mempertahankan benda tak betul. Dah tahu tak betul, berbagai dalih, hujah. Dalih nak mempertahankan hadis tak betul tadi. Keluarlah hadis, keluar Al-Quran, keluar pandangan ulama, macam-macam keluar. Ni kita berlaku hari ni. Nak betulkan benda tak betul. Jadi nak kita sentiasa membetulkan benda yang biasa. Membiasakan benda betul dan membetulkan benda yang biasa. Membiasakan benda betul. Jangan kita biasakan benda tak betul. Jadi dia pertahankan juga. Ya, kata di Yunus. Betul. Tetapi di atas belakang kita terpikul satu amanah untuk kita melayan saudara kita seperti kita melayan terhadap diri kita sendiri. Betul kata di Yunus, betul, dia setuju beli 400. Tapi kena ingat, kita ni ada tanggungjawab, kita ada amanah. Amanah kita ialah bahawa nak kita memperlakukan orang lain terhadap orang lain sebagaimana kita memperlakukan terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita nak, orang lain pun nak macam tu juga. Kalau kita nak murah, orang pun nak murah. Kalau orang nak bagus, kita pun nak bagus. Kan? Kalau orang nak jujur, kita pun nak orang jujur pada kita. Kan? Kalau kita nak baik, orang pun nak baik. Macam kita nak baik. Kan? Kalau kita nak suatu kebaikan, suatu kebenaran, satu perkara yang memberi kebaikan kepada siapa saja, orang lain pun sama. Sebab tu ada Tok Guru saya kata bahawa letak kemili di lengan. Ini Tok Guru saya kata, letak kemili di lengan. Bagaimana diri, begitulah teman. Bagaimana kita, begitu orang lain. Kalau kita nak bahagia, orang lain pun nak bahagia juga. Kalau kita nak senang, orang pun nak senang juga. Sebab itu Yunus ni khabar kepada penjaga kedai dia, ni saudara dia ni. Dia kata, kita ni satu amanah. Amanah kita lah sebagaimana yang kita nak, begitulah orang lain nak. Jadi kalau kita nak berlaku kepada kita nak sihat, nak baik, tak nak kena tipu, orang lain pun tak nak kena tipu juga. Tak nak dizalimi, orang lain pun tak nak dizalimi juga. Macam kita juga. Maka naklah kita lihat bahawa dalam kisah ini, jadilah tauladan bagi peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga yang beriman. Kerana apa? Kerana ini menunjukkan peribadi seorang peniaga yang jujur dan amanah di jalan mencari rezeki yang halal. Jujur dan amanah. Hari ni, ya Allah, ya Tuhanku, semua benda hari ni, semua nak celok belaka. Dalam perniagaan, dalam pekerjaan, dalam muamalah, dalam politik, dalam pergaulan, dalam persahabatan, semuanya hari ini kita lihatlah di mana duduknya kejujuran dan amanah. Kita lihat di mana duduknya kejujuran dan amanah. Semuanya ada, orang kata udang sebalik mi, semua ada. Nak kawan dengan dia ada sebab, tak nak kawan dengan dia pun ada sebab, tolong dia ada sebab, nak bantu sebab, semua nak nama belaka. Semuanya begitu keadaan ini kita nampak. Masya Allah. Jauhkan kita daripada perkara-perkara tersebut. Kalau kita dapat satu tu, lillahi ta'ala, letak di depan. Letak amalan kita di depan Allah Ta'ala. Bukan untuk nama, bukan untuk pangkat, untuk pengaruh, untuk dapat undi. Jangan. Itu namanya jujur dan amanah. Dua perkara. Hari ini perlu kita letakkan dari kita bahawa hendaklah kita jujur dan amanah. Jujur dan amanah. InsyaAllah kita selamat. Kenapa? Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu penetap harga. Yang menahan, yang melepas, dan dialah yang memberi rezeki. Yang kita bimbang, kalau kita benar jujur, yang bagi rezeki ni ialah bukan manusia. Kita nak sokong dia bukan kerana dia bagi kita sesuatu. Kita tak nak sokong dia bukan kerana dia tak bagi kita sesuatu. Kita nak berkawan dengan dia bukan sebab dia baik dengan kita. Kita tak nak berkawan dengan dia bukan sebab dia jahat dengan kita. Tak. Sebab semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang menentukan segala-galanya. Allah Taala lah yang menahan rezeki dan Allah Taala lah yang pemberi rezeki. Kalau dia kata itu bukan hak kita, memang bukan hak kita. Kalau dia kata itu hak kita, macam mana pengalaman
penghalangan yang berlaku kepada kita, insya-Allah dia akan berlaku kepada kita juga. Dan sesungguhnya kata Nabi, aku berharap dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi, dijiwai atau dihargai. Nak bahawa Allah Ta'ala kata, Nabi kata bahawa dia tak nak bertemu dengan kita ni. Ketika mana kita menuntut sesuatu, apabila kita menzalimi, nampak? Apabila kita menzalimi, Nabi tak nak jumpa orang macam ni. Nabi tak nak jumpa. Apabila sampai kita besok dalam keadaan yang tidak ada orang beri pertolongan di padang mahsyar, cari Nabi. Pada kita cari Nabi untuk menolong kita daripada selamat seksa api neraka. Nabi kata bahawa aku tak mau jumpa. Aku tak mau jumpa seseorang daripada kamu menuntut aku. Lantaran menzalimi, bukan dizalimi, menzalimi. Menzalimi jiwa dan juga harga dia. Menipu harga. Dah tipu kawan tu, tipu harga lagi. Nabi kata aku tak mau jumpa orang macam ni. Maka Nabi kata bahawa aku nak jumpa orang yang amanah dan orang yang jujur. Jadi poin kita pada pagi ni lah, naklah kita amanah, nak kita jujur, dan naklah kita amanah dalam semua perkara terhadap kawan kita ataupun terhadap orang lain. Wallahu a'lam. Jangan lupa kita mengaji 2 minit setiap hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.